Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk join kelas kita yang nombor 5, kelima pada tahun ini, online class untuk Care Clinic Group. Okey. Hari ini kita ada satu topik yang sangat menarik. Topik kita hari ini, kalau boleh tengok slide tu, adalah soft skills ataupun kemahiran insaniah. Boleh dengar saya tak? Clear tak? Ya. So, topik ni akan disampaikan oleh Ketua Jururawat kita, iaitu Matron Shobna. Kita akan buka sesi soal jawab selepas habis ceramah daripada Matron nanti. Okey? Untuk itu, tanpa membuang masa, kita akan menjemput Matron Shobna untuk memulakan ceramah beliau. Matron, silakan. Okay, very good afternoon. Ya, semua boleh dengar? Boleh dengar. Okay, selamat tengah hari. Semua sudah makan ya? Sudah makan. Sudah. Okay, kita mulakan hari ini topik. Selalu kita gunakan bagi topik Matron guna adalah SOP kan. So hari ini disebabkan kita ada quite a number of kadang-kadang complaints ya di klinik. So, Matron dan Dr. Azura cadangkan kita hari ini bagi topik soft skill ya, atau kemahiran insaniah. Okey, mengapa awak rasa kemahiran insaniah ni penting? Ya, kita tengok ya di persekitaran kita ya, penjagaan kesihatan semasa dikatakan mempunyai pesakit yang sakit ya, penginapan yang lebih pendek dan pelbagai pemindahan di kalangan unit ya. Keperluan untuk komunikasi yang berkesan di kalangan semua penyedia penjagaan kesihatan diutamakan. Ya, ini adalah daripada Ray dan Oman 2014 ya. Ini adalah study yang menunjukkan ya. Okey. Kemahiran insaniah yang tidak membangun boleh membawa kepada kesilapan perubatan. That means it can cause medical errors ya, medical errors, persekitaran kerja yang tidak sihat, tidak produktif ya, ketidakpuasan kerja dan hasil kaji selidik pesakit yang tidak memuaskan ya, yang boleh menjejaskan image hospital ataupun klinik kita sendiri ya, organisasi kita sendiri. So kemahiran insaniah ni penting ya, soft skill very important ya dalam kerja seharian kita. Okey. So kemahiran insaniah adalah sifat peribadi ya, sifat peribadi seseorang yang mempengaruhi sejauh mana anda boleh bekerja atau berinteraksi dengan orang lain. Ya. Percakapan, perhubungan dengan orang. Ya. Kemahiran ini memudahkan untuk membentuk hubungan dengan orang, mewujudkan kepercayaan dan kebolehpercayaan dan memimpin pasukan. Ya. Sesiapa yang lead pasukan tu, interpersonal skills ataupun soft skills ni penting ya. Kemahiran insaniah di tempat kerja mewakili keupayaan anda untuk berinteraksi dan berkesan dan harmoni dengan orang lain ya. Mereka mewakili EQ atau kelayakan perisikan emosi anda ya, darjah kecerdasan, okey. Dan sifat-sifat yang membolehkan anda untuk melaksanakan dengan berkesan dalam tahap sosial dan hubungan yang berkesan. Okey? So ini adalah apa itu kemahiran insaniah, soft skills. Okey? Next slide, Dada. Okey, kita ada di atas ya, sinarai 10 kemahiran insaniah yang terutama. Okey? Important ones ya, iaitu komunikasi ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang ramai, dengan rakan sekerja kita, ya, dengan doktor, dengan staff lain, ya, dengan cleaner di klinik, okey, siapa-siapa juga yang ada di klinik, ya, itu adalah kemahiran komunikasi. Sikap dan keyakinan itu adalah penting, ya, sikap dan keyakinan. You must have confidence, keyakinan diri apabila kita berinteraksi dengan pesakit, okey. Kerja perpasukan amat penting ya. Kalau tak ada kerja perpasukan, awak tidak boleh kerja seorang-seorang. Betul?
tidak boleh kerja ya seorang-seorang. So kerja berpasukan adalah penting. Tolong menolong adalah penting ya semasa awak bekerja di klinik setiap hari. Okey. Rangkaian komunikasi ya, the communication chain. Okey, tidak boleh. Kita ada hantar komunikasi kepada ramai orang dalam klinik ataupun patient. Rangkaian komunikasi itu tidak boleh pecah. Faham tak? Kalau pecah, kalau ada tergendala ataupun ada interference ya, interference dengan benda lain, rangkaian komunikasi boleh tergendala. Okey? So kita kena fokus apabila berkomunikasi. Okey? Pemikiran klinikal dan penyelesaian masalah kreatif. Okey? You must be creative ya. Tunjukkan kemahiran kreatif awak. Semua di klinik saya rasa semua adalah muda-muda belaka. Okey? So kena tunjukkan kemahiran kritikal dan kreatif awak ya di tempat kerja. Profesionalisme. Profesionalisme terdiri daripada apa? Apabila awak, pemakaian awak ya, pemakaian awak, cara awak pakai baju ya, badge kena awak tunjukkan dalam, jangan sorok-sorok badge ya, name tag awak. Okey. Rambut kena kemas, okey. Tudung kena kemas ya, jangan berselekeh ya, bukan kotor ya, uniform kita kena bersih. Itu adalah ciri-ciri profesionalisme. Empathy. Kita kena, ada masanya kita kena tunjukkan mempunyai perasaan empathy ataupun menjiwai apa yang pesakit ataupun rakan sekerja kita merasai. Okey? Conflict resolution adalah penyelesaian konflik. Jika ada masalah di klinik, kita kena cuba menyelesaikan masalah tersebut. Okey? Baru situasi di klinik apabila kita kerja akan jadi aman. Okey? Relax dan situasinya seronok untuk bekerja. Okey? Kebolehsuaian ya, adaptability. Ya, adaptability, kebolehsuaian awak. Macam mana awak boleh keep yourself up ya, dengan suasana di klinik, dengan rakan sekerja awak. Okey? So awak kena ada adaptability. Okey? Inisiatif dan etika kerja yang kukuh. Okey? Inisiatif dan etika kerja yang kukuh maksudnya sekali-sekala awak kena ada ya. Mungkin awak telah kerja lebih masa sikit. Shift awak mungkin daripada pukul 7 hingga pukul 3. Tapi oleh kerana ada lebih ramai pesakit di klinik, ambil masa lebih lama. Ya. Shift awak habis mungkin dalam pukul 3 ke, 3.30 ke. Ya. Itu awak tak ambil kira. Ya. Itu adalah mungkin inisiatif awak ya, untuk how you say, tak apalah ya, hari ini saya balik lambat sikit sebab saya nak tolong kawan sekerja saya. Okey, untuk habiskan kerja. Okey? Itu adalah etika kerja sama-sama ya. Next, doktor. Okey. Di antara di atas ni yang mana rasanya ya adalah kemahiran insaniah yang utama sekali ya, kita pentingkan. Kemahiran komunikasi ya, kebolehan komunikasi kita utamakan. Empathy kognitif ya, dan juga emosi ya, ataupun emosi atau pengurusan masa itu adalah penting, dan kerja perpasukan. Ini adalah dari kemahiran insaniah yang penting ya, daripada kesemua-semua yang Metron bagi ya. Kemahiran insaniah adalah kelompok ciri-ciri kepribadian produktif yang mencirikan hubungan seseorang dalam persekitaran sosial ya. Kemahiran ini boleh termasuk rahmat sosial ya. Seperti Metron cakap tadi, kebolehan komunikasi penting. Kemahiran bahasa, your language ya. Language, cara berkomunikasi. Intonasi suara awak ya, itu adalah penting. Ada masa awak boleh, ada masa you kena turunkan ya, tone suara awak ya. Ada masa
you boleh tegas, ya, tapi bukannya kasar. Faham tak? Tabiat peribadi, empati kognitif atau emosi, pengurusan masa penting, ya, di klinik. Okey, kena datang pada masa yang tepat, ya. Uruskan apa-apa yang perlu, ya, di kaunter ataupun di meja doktor ataupun meja awak sendiri. Semuanya kena uruskan sebelum awak mulakan kerja awak. Okey? Kerja pemasukan dan sifat kepimpinan kena ada. Ya? Okey. Next, doktor. Okey, apa yang anda tahu tentang kemahiran komunikasi? Ya? Kemahiran komunikasi ni penting, ya, di mana-mana awak berada. Okey? Diperlukan untuk bercakap dengan sewajarnya dengan pelbagai orang sambil mengekalkan hubungan mata yang baik. Eye contact, ya, eye contact kena ada apabila awak bercakap. Bukan pasien datang tanya, ya, kadang-kadang kita dekat kaunter, ya, di mana, ya, saya boleh berdaftar, dan awak asyik tunduk ke bawah dan buat kerja awak. Itu bukan caranya, ya. Awak kena apa? Mengekalkan hubungan mata, ya, seiras dengan mata pesakit. Okey, apabila bercakap. Faham? Eye contact kena ada. Itu adalah sifat di mana awak hormat apa yang pasien tengah tanya, ya, berinteraksi dengan awak. Okey? Menunjukkan kebendaharaan kata yang pelbagai dan menyesuaikan bahasa anda kepada khalayak pesakit anda. Okey? So bahasa anda kena sesuai apabila awak berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan pesakit. Okey? Bahasa yang senang difahami, ya. Mendengar dengan berkesan, ya. Be all listener. Faham tak? Ya, you must be all ears bila pasien tengah bercakap dengan awak. Okey? Jangan buat kerja lain, pasien tengah cuba berkomunikasi dengan awak, awak asyik bercakap dengan kawan, ya, tengok handphone, ya. Itu bukan caranya. Okey? Awak kena tumpukan apa yang pasien tengah tanya kepada awak. Okey? Membentangkan idea anda dengan sewajarnya, menulis dengan jelas dan ringkas bila awak hantar message ke ataupun bagi handover apa-apa kerja kepada kawan ke, tulis dengan jelas dan ringkas supaya kawan ataupun doktor awak faham apa yang awak cuba nak cakap, ya. Dan bekerja dengan baik dalam kumpulan. That is teamwork. Okay? Next, doktor. Okay, apakah komunikasi dan kemahiran insania? Kemahiran insania komunikasi adalah alat yang anda gunakan untuk berbual dengan orang lain dengan jelas dan berkesan, menetapkan jangkaan dan bekerja sama dengan orang lain mengenai projek, ya, ataupun apa-apa pun di situasi klinik, ya. Komunikasi lisan dan bertulis senantiasa dimainkan di setiap hari di tempat kerja. Okey, so kita tak boleh lari daripada soft skill ini. Okey, setiap kali, setiap masa, setiap saat komunikasi, soft skill, kemahiran insania ni penting di dalam hidup kita. Okey, next, doktor. Okey, bagaimanakah rasanya kualiti yang harus ada pada seseorang pekerja kesihatan yang profesional? Ya, kita bekerja di klinik, setiap saat kita berhadapan dengan orang ramai, ya, public. So kita kena ada kualiti kerja yang baik. Okey, so di sini ada 6 kualiti kerja penjagaan kesihatan yang benar-benar, ya, yang hebat, ya, yang boleh ada kepada penjaga kesihatan profesional, ya. So seorang penjaga kesihatan profesional perlu ada yang di bawah ni semua, ya. Semangat untuk kerja. Okey, semangat untuk kerja penting sangat, ya. Jika awak tak berminat, ya, ataupun hari itu tak ada mood lah untuk bekerja, saya rasa pada hari itu memang awak tak boleh nak selesaikan ataupun kerja dengan kawan-kawan awak dengan lebih lancar pada hari itu, ya.
So sebab tu Milton selalu cakap, ya, jika ada apa-apa masalah di rumah ataupun keluarga, ya, cuba selesaikan masalah tu di rumah. Ya, jangan bawa ke tempat kerja. Okey, kalau tidak awak tak boleh nak tumpukan perhatian awak, ya. Semangat kerja tidak akan ada pada hari itu. You won't have mood to work. Faham? Okey? Kemahiran komunikasi yang baik, ya. Kemahiran komunikasi yang baik seperti Milton cakap tadi, ya. You kena ada cara, the language must be proper, ya. Intonasi suara tu kena ada, ya. Tata bahasa tu kena betul, ya. Jangan kasar, ya. You can be firm but bukan apa? Kasar ataupun kurang ajar bila kita cakap. Okey? Keupayaan untuk multitasking, ya. Mesti ada. Pada masa yang sama saya tahu, ya, di klinik kita ada banyak kerja, ya, kadang-kadang untuk diuruskan. Tapi that is one of the way yang kita boleh improve ourselves, yeah. How you say, keep up our good work kalau kita jalankan multitasking, yeah. Jika hari tu pharmacist tak ada ke, yeah, awak yang uruskan untuk bagi ubat, yeah. Itu adalah satu cara multitasking. Mungkin pada hari tu, ya, doktor tak dapat nak beri nak buat dressing katakan, ya. Dia mungkin tangan doktor ada luka sikit ke, ya. So dia akan suruh awak buat dressing. So that is one way of multitasking. Okay? Maksudnya awak serba-serbi boleh buat semua kerja di klinik. Okay? That is very very good of you if awak boleh jalankan keupayaan kerja seperti ini, ya, multitasking di klinik. Sihat dan aktif, ya. Kita kena jaga diri kita sendiri pada setiap masa, ya. Pastikan, ya, ambil your meals, ya, makanan awak, ya, pada masa yang ditetapkan, ya. Pagi bersarapan, tengah hari kena ada makan tengah hari, ya. If you don't have time, please take turns, ya, take turns, ya. Rotate sesama kawan, ya. Jangan skip your meals so that you are active all the time. Okay? Awak tahu, ya, oksigen ke otak pergi apabila ada makanan, betul tak? Ya, makanan kalau ada, baru oksigen boleh pergi ke otak. Makanan yang membawa oksigen kepada otak. Okay? So you have to take your meals properly. Ya? Sihat setiap masa. Kemahiran dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Ya? Di sini I don't think everybody is, I would say everybody is capable, tapi jika awak cuba untuk menyelesaikan masalah sesama sendiri di tempat kerja, ada kebolehan tersebut, is very very good. Okay? So there is ups and downs dekat klinik, tapi kita kena kita kena cuba cari cara macam mana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Okey, supaya masalah tu tidak menjadi besar, ya. Situasi di klinik tak jadi tegang, okey. Dan kita dapat menyelesaikan kerja seharian dengan lancar, ya. Ini adalah kebaikan awak sendiri dan juga kebaikan kepada pasien. Okey. Empathy dan belas kasihan, ya. Empathy dan belas kasihan kita mesti ada di dalam diri kita sendiri. Iaitu apabila mungkin, ya, contohnya, ibu membawa anak, ya, kecil mungkin 6 bulan, ya, ke klinik dan asyik menangis saja, okey. Tapi ada pasien lain yang turn dia datang awal, okey. Nombor dia awal sikit, tapi ibu ni nombor dia ke belakang sikit. Tapi di masa situasi macam ni, awak boleh buat apa? Pergi explain dekat pasien yang nombor dia awal tu, kata, "Cik, boleh tak kita bagi ibu ni dulu sebab anak dia sedang menangis." Okey? So itu cara kita empathy dengan keadaan ibu tersebut. Okey? Okey, saya harap setakat ni semua faham, ya?
Apa Metron cakap? Faham. Okay, good. Okay, Faham. next. Next, Doktor. Okay, di sini kita ada 10 langkah untuk meningkatkan kemahiran insania kita, soft skills. Okay, semua di atas seperti yang slide-slide yang sebelum ni Metron ada cakap juga, tapi di sini kita ada 10 langkah di mana kita boleh improve kita punya kemahiran insania lagi. Okay. Satu, menerima maklum balas dengan cara terbuka. We have to be open-minded apabila kita terima apa jua maklum balas daripada pesakit. Okay. Jangan cakap, okay, patient ni apalah dia ni. Asyik selalu datang, asyik selalu komplain saja. Ini tak betul, itu tak betul. Mungkin kita boleh ambil maklum balas dari patient tu dan improve cara kita ataupun situasi ataupun suasana di klinik. Okay? Ambil sebagai positif. Maklum balas pesakit. Sering berkomunikasi. Sering berkomunikasi. Tak boleh datang ke kerja dan asyik buat kerja awak sendiri saja. Ataupun you're on your own only. You don't interact with anybody. Itu memang tak sihat. Okay? So you have to communicate. Apabila ada masalah apa-apa, cuba bercakap. Jangan simpan dalam diri awak sendiri. Ini akan memudaratkan lagi kesihatan awak sendiri. Okay? Menekatkan kerja berpasukan. Metron dah cakap tadi. If you work, you have to work in teamwork. Okay? Di klinik kita ada pelbagai how you say, job scope. Okay? So kita kena serba-serbi buat ataupun tolong-menolong di antara satu sama lain supaya kita dapat menyelesaikan kerja itu dalam waktu yang tepat. Okay? Bina hubungan positif. Metron dah cakap tadi, you have to have positive mind. Don't always be, think negatively. Kalau doktor cakap, okay, hari ni boleh tak tolong saya ambil COVID test. Itu mungkin adalah kerja yang lebih sikit untuk awak, bukan seperti rutin. Tapi think as positive, take it positively. Mungkin ini adalah cara di mana awak akan menambahkan skill kerja awak, kemahiran kerja awak. Langkah keluar dari zon selesa, don't always be comfortable in your comfortable zone. Maksudnya zon selesa awak. Cuba keluar. Selalu jangan fikir yang ini saja saya kena buat. Ini saja kerja rutin saya. Saya tak nak belajar kerja-kerja lain. Saya amat selesa dengan kerja macam ni. Think out of the box. Keluar daripada zon selesa awak. Supaya awak boleh bekerja dengan lebih selesa, situasi kerja awak akan lebih you will adapt dengan kerja seharian awak dengan lebih sesuai dan selesa dan excuse me, awak boleh kerja dengan rapat dengan kerja rakan sekerja awak. Okay? Bersedia untuk belajar. Metron dah cakap ni tadi, dah elaborate tadi. Menyesuaikan diri dengan perubahan di tempat kerja. Okay, if last time is always in paper, we do our work, tulis dalam paper segalanya. Tapi sekarang semua di dalam komputer, all is IT now. So please, semua kena belajar bagaimana nak gunakan komputer. Be computer literate. Okay. Di tempat kerja Contoh Metron bagi tadi. Perhatian orang lain Apabila awak membuat sesuatu kerja pastikan orang ramai ataupun patient awak sedang memerhatikan awak apabila awak tengah buat kerja. So be alert. Okay?
setiap masa lah, ya, awas apabila menjalankan apa jua tata cara ataupun kerja di tempat awak. Okey. Bagaimana jururawat menunjukkan kemahiran komunikasi yang berkesan? Anda boleh komunikasi melalui sesuatu mesej yang kukuh tanpa bercakap apa-apa. Bagaimana tu? Kita boleh menunjukkan gesture, ya, kita ataupun bercakap dengan menggerakkan tangan kita. Okey, ataupun lip sync pun boleh juga. That is a kind of gesture, ya. Ataupun gerakan mata, ya. Itu pun adalah satu cara berkomunikasi. Okey. Kemahiran komunikasi seorang jururawat secara bukan lisan termasuk melalui hubungan mata, ya, eye contact. Saya dah cakap tadi, ya. Dan mengawal intonasi nada suara anda. Okey. So, Matron dah cakap tadi, ya, intonasi suara awak penting, ya. Walaupun pada hari tu mungkin awak tak ada mood ke, ya, ada gangguan, ya, emosi yang mengganggu awak hari tu, tapi setiap kali kita mesti ingat, ya, kita berhadapan dengan publik. Okey, berhadapan dengan publik, ya. Line kerja kita adalah untuk apa? Selalu berinteraksi dengan patient. So, kita kena mengawal intonasi suara kita dengan baik. Okey? Semasa jururawat berkomunikasi bersama pesakit dan rakan sekerja, hanya memadai setakat dengan berkomunikasi gerak badan. Saya dah sebut tadi, yang sesuai, postur badan yang sesuai dan memberi senyuman. Ya? Tak salah, ya, kalau pasien datang ke klinik, ya, apa cara kita memberi salam pada pesakit? Bukan hanya kita dengan sebutan saja. Selamat pagi, cik. Salam, kita bagi macam tu. Tak ada. Kita setakat memberi senyuman pun, itu adalah satu cara memberi salam kepada pesakit kita. Okay. Next, Doktor. Okay. Saya faham, ya, tempat kerja kita, ya, mungkin, ya, kita merasa penat, ya, teramat sangat, ya, kadang-kadang banyak kerja. Ya, bagaimana seorang profesional kesihatan boleh meningkatkan prestasi kerja? Bagaimana? Ya, awak boleh berehat, ya, bukan kata setiap kali awak kena apa ni, ya, take rotation in between work, ya. Jika awak rasa penat betul pada masa tu, ya, boleh cakap dengan rakan sekerja. Komunikasi itu penting. Okey. Rose, boleh tak apa ni ambil tugas saya sekejap? Saya rasa macam penat sikit lah. Saya nak pergi rehat 5 minit saja. Okey. So in that way you boleh ambil, ya, sedikit masa untuk rehat. Okey. Berehat antara waktu kerja yang panjang untuk mengelakkan ketegangan fizikal pada badan. Okey? Itu dengan cara tu ketegangan fizikal awak boleh kurang. Okey, luangkan masa sikit. Masa untuk mungkin bermeditasi, bukan saya kata belajar yoga ke apa, ya. Yeah? Just keep yourself calm, maybe listen to music but not in front of patient, ya. Jangan berhadapan dengan patient. Mungkin masuk di dalam sekejap, ya. Cakap dengan doktor, ya. Doktor, saya nak rehat 5 minit saja. Then at the same time, within that 5 minutes, just listen to slow music. Yeah. So in that way, maybe your focus, ya, tenaga awak akan lebih baik pada hari itu. Okay. Satu cara lain untuk meningkatkan prestasi anda adalah untuk menyertai, how is it? Community. Ya, community. Maksudnya mungkin di tempat kerja awak, you can form a aerobic class ke, ya. Lepas kerja mungkin setengah jam, ya, all get together and do just half an hour, do some aerobics, ya. Itu adalah satu cara kita boleh
we are close to each other. Okay. Meningkatkan how you say, sifat rohani and also berinteraksi dengan rakan sekerja dengan lebih elok. Okay, lebih baik. Okay. Next, Doktor. Okay, apakah peranan dan tanggungjawab seorang pekerja kesihatan yang profesional? What is your responsibility? Yeah. Profesional kesihatan, ya. Profesional kesihatan memainkan peranan utama dan kritikal dalam meningkatkan akses dan penjagaan kesihatan yang berkualiti untuk pasien kita, ya, the surrounding, ya, community. Okay, kita mesti memberi penjagaan kesihatan yang berkualiti. Okay. Mereka yang menyediakan perkhidmatan penting yang berpromosikan kesihatan, mencegah penyakit dan menyampaikan perkhidmatan penjagaan kesihatan kepada individu, keluarga dan komuniti berdasarkan pendekatan penjagaan kesihatan primer. Okay. All this how we can do, ya, bagaimana kita boleh capai adalah dengan cara mempunyai kemahiran insania yang baik, okay, di tempat kerja. Next, Doktor. Okay, apakah kekuatan anda sebagai personal kesihatan? Apakah kekuatan anda? Yeah. Bagi perubatan ataupun kejurawatan, khususnya pakar berkata mereka biasanya mencari kekuatan seperti flexibility, pemain dalam pasukan, ya, be a player, okay, in your own clinic environment, okay, seseorang yang sistematik, okay, berdedikasi, okay, multitasking, itu dah sebut tadi, kebolehan dalam memimpin, ya, you must have the ability, ya, untuk memimpin. Mungkin awak telah dilantik sebagai ketua di klinik, so awak kena jalankan tanggungjawab awak sebagai ketua. Kena tahu macam mana memimpin, kena belajar, ya, sifat rakan sekerja awak, okey, perangai mereka, awak kena belajar dan tahu, okey. Kreatif dalam penyelesaian masalah, communicator yang sangat baik, ya, atau rasa ingin tahu tentang mempelajari perkara-perkara baru. Mereka dah sebut tadi semua ni di slide yang sebelumnya. Okay. Next, Doktor. Okay, this is a saying here. Yeah. No robot will ever test a soft skill effectively. Okay. Robot boleh buat ke macam kita buat, ya? Cara kita berkomunikasi, ada masa kita, ya, situasi tu ada masanya intonasi suara kita mungkin tinggi sikit, mungkin medium ataupun mungkin low. Robot boleh buat ke macam tu? I'm sure cannot, ya. Satu lagi isu adalah hakikat bahawa hard skills jauh lebih mudah untuk diotomatikkan. Okay, hard skills, ya, dia mudah diotomatikkan. Kami melihat peralihan besar ke arah perkhidmatan pengambilan teknologi dan kemahiran keras sedang disumbangkan atau diambil alih oleh robot pada kadar yang cepat. Ya, saya rasa mungkin kalau lihat dalam era sekarang, ya, banyak negara telah membangun, ya, dan menggunakan robot untuk melayani pesakit-pesakit, ya, di ward, ya, memberi makanan, ya, bawa daripada pantry dan bagi, ya, ada. Mereka amalkan robot di sana. Okey, tetapi saya rasa takkan sama dengan bagaimana seorang manusia, ya, seperti kita. Untuk kemahiran insania ni penting pada bila-bila masa untuk berkomunikasi dengan satu sama lain, ya. Okey. Next, Doktor. Okey, di bawah adalah contoh-contoh, ya, yang benar-benar berlaku, ya, dan
Ini adalah situasi sebenar lah ya, yang Metron ambil untuk tunjukkan sebagai contoh. Dan kita tak hendak mengamalkan contoh-contoh ini. Okey? Next, Doktor. Okey, boleh lihat doktor kasar, arah pesakit keluar. Okey. So di sini kita kena amalkan apa? Soft skill, Bagaimana kita harus berinteraksi, bagaimana kita harus berkomunikasi, dengan intonasi suara macam mana. Okey. Jururawat herdik bakal ibu. Herdik maksudnya apa? Marah-marah. Okey, guna perkataan yang tidak sepatutnya digunakan. Okey. Kecewa, doktor periksa pesakit sambil lewa. Okey. Pada masa yang sama saya boleh cakap mungkin jururawat pun sama kadang-kadang. Saya dah bagi contoh tadi, patient tengah bercakap, awak asyik tengok apa ni handphone awak saja. Itu bukan caranya. Di sini pun mungkin sama, doktor mungkin tak ambil berat macam mana nak periksa, bagaimana nak periksa. Dia patient tunggu lama di luar, bila datang saja masuk dalam, doktor hanya tengok dalam masa 2 minit saja. Ya cik, sakit apa? Tanpa periksa, dia terus okey, demam ya, okey, tulis saja dan patient balik. So patient akan rasa apa? Kecewa. Rawatan tidak diberi dengan sebagaimana yang diperlukan oleh pesakit tersebut. Okey? Next, Doktor. Okey. Di sini kita boleh lihat petugas kesihatan tidak hormat warga tua. Gunakan apa? Perkataan yang kasar, tidak sopan, kata-kata kesat. Okey? Semua boleh baca di sini. Tidak committed, suka buang masa, bersembang, okey? Tiada perasaan malu, tiada adab, tiada adab, untuk bercakap dengan pesakit, okey? Semua-semua contoh pun Metron dah bagi tadi, apabila bercakap dengan patient ataupun orang tua, kita selalunya mesti mengamalkan adab, hormat menghormati. Okey? Kenapa sehingga sekarang masih ada lagi kaunter yang tidak mesra pelanggan? Okey? Not friendly counter. Maksudnya apabila patient datang ke kaunter, patient tanya saja, cik, saya nak beritahu. Ya, tunggu sekejap. Saya sibuk ni. Okey? So itu adalah cara yang tidak mesra. Okey? So setiap kali kita kena lihat pada diri kita sendiri bagaimana kita harus berkomunikasi ataupun berhadapan dengan public. Okey? Next, Doktor. Okey, di sini ahli farmasi mesti teliti semasa beri ubat. Kenapa kita bagi tahu macam ni? Di sini. Leka berbual. Tahu kan apabila kita memberi ubat tu, we have to be focused. Betul. Ubat tidak boleh salah, betul tak? Jika ubat salah, kita main dengan apa? Nyawa di sini. So setiap masa kita kena fokus terhadap kerja yang kita jalankan. Okey? Next, Doktor. Okay, this is I think my last slide. Okay, I like to tell in utter in English and also in Bahasa. I believe if we overlook soft skills in care setting, we overlook what it truly means to care for someone in need of care. Okay, so di sini dalam bahasa, saya percaya jika kita terlepas pandang kemahiran insania dalam suasana penjagaan kesihatan,
kita terlepas pandang apa yang ia benar-benar bermakna untuk menjaga seorang yang memerlukan penjagaan, kesihatan. So we have to always, pada setiap masa kita kena amalkan kemahiran insania ni, di tempat kerja as a routine. Okay, that's all I think, Doctor. Okay, ada tak soalan setakat ini? Semua ada ke? Semua faham ke topik yang Matron bagi ni? Soft skill? Faham. Faham ya? So ada amalkan ke di tempat kerja? Ada. Ada, Okay, so Ada. kalau ada macam tak nak dengar complaints, okay? Complaints selalunya datang daripada patient, okay? Tapi kita kena ambil sebagai apa? Positif. Motivasi. To motivate kita untuk bekerja dengan lebih baik. Okay. Faham Faham. Okay. So tak ada soalan ke? Tak ada. Tak ada soalan? Ada. Okay, kalau tak ada soalan, Matron ada soalan di sini. Boleh jawab Boleh. Okay. Kenapakah kemahiran insania itu penting? Mengapa kemahiran insania itu penting? Melambangkan sifat pribadi seorang. Mewujudkan hubungan dengan orang. Kuat. Mewujudkan kepercayaan. Memimpin pasukan. Lagi? Mudahkan hubungan dengan orang. Okey, bagus. Maksudnya you all faham apa yang Matron sebut tadi. Okey. So dia adalah penting untuk kita berkomunikasi dengan seseorang. Okey. So kita kena amalkan di tempat kerja kita. To be more productive. Okey? Pada setiap masa. Okey? Okey. Soalan nombor 2. Namakan 5 daripada 10 kemahiran insania yang utama yang Matron sebutkan tadi dah. Empati, kognitif dan emosi. Pengurusan masa, kerja berpasukan. Okey. Oh, semua faham lah. Bagus. Bagus. So we go to the next one, Doctor. Okey, apakah itu kemahiran insania komunikasi? Apakah adalah alat yang digunakan untuk berbual dengan orang lain dengan jelas dan berkesan, menetapkan jangkaan dan bekerjasama dengan orang lain. Okey, betul. Bagus. Nanti Matron bagi sana nanti Siapa yang jawab ni selepas akhir sesi ni mesti bagi Matron nama seperti Matron minta tu, okey? So kita akan bincangkan mungkin ada rezeki hadiah tu kot nanti. Siapa yang jawab. So Matron nak tahu siapa yang jawab ni. Okey, boleh ke? Boleh. Okey, Doktor. Next. Okey, apakah kualiti yang patut ada pada seseorang pekerja kesihatan yang profesional? Semangat untuk kerja. Okey, Kemahiran lagi? berkomunikasi. dalam menyelesaikan masalah. Kemahiran untuk Multitasking. Okey. Kemahiran Lagi? dalam menyelesaikan Empati masalah. dan belas kasihan. Yes. Very good, very good. All very active untuk jawab semua soalan. Matron gembira sangat. Okay, next, Doktor. Okay, soalan yang akhir saya rasa ni, bagaimanakah dapat saya meningkatkan kemahiran insania dan komunikasi? Namakan 5 daripada 10 kemahiran tersebut.
Sering berkomunikasi, bina hubungan positif, bersedia untuk belajar, perhatikan orang lain, kerja berpasukan, langkah keluar dari zon selesa. Okey. Ada yang lain? Menerima maklum balas secara terbuka. Oh, okey. Good. Lagi? Ada lain? Okey. Saya rasa semua faham ya betul-betul topik yang Madam bagi hari ini ya. So saya rasa kita dah di penghujung ya sesi hari ini. Okey. Saya harap ya semua akan mengamalkan ya soft skill di tempat kerja supaya diri kita pun ya kita boleh bekerja dengan lebih proaktif ya dan produktiviti kita akan meningkat. Okey. Okey, kita nanti di hujung apa ni ya ada borang tinjauan kelas ya. Sesi tolong buka dan jawab ya dan hantar. Boleh ke? Boleh. Okay. Doctor, anything to say? Okay. For me, tak ada apa lah. Thank you very much. You all very proactive lah. Very interactive lah. Very happy lah. Bagus. You all. Pandai. Very good. Sorry about the earlier macam hiccup tadi. Lambat sikit start. Tapi you all very attentive lah. I'm very happy. Matron also very happy Matron? Yes. And we managed to finish our 2 o'clock sharp. Yes. Thank you very much. Okay, jangan lupa submit borang survey. Nanti saya share dekat WhatsApp group semua. Thank you very much. Alright? Okay. Okay, thank you. Thank you, Bye. Dr. Bye-bye. Happy working. Dengan ilmu Bye. yang bagi. Selamat petang. Bye. 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 Selamat petang.